Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ni sambung pengajian kitab Majmu' Salasi Rasail hari Khamis. Ingat, hari Khamis Majmu'. Hari-hari lain tu, maghrib yang lain tu musalli. Kalau subuh kalau subuh qaulul tam. Senang, bukan susah pun. Kalau maghrib, Khamis, majmu'. Najih tak, kalau tak nak ingat majmu', ingat najih pun tak apa dah. Bab najih, ngaji bab kitab najis. Hari yang lain, maghrib yang lain, bab musalli ya. Kita berhenti muka surat 75 Rumi. Jawi 28. Jawi 28, Rumi 28 bawah sekali tu. Jawi lah 28 bawah sekali. Rumi 75. Dan dimaafkan, dan dimaaf. Lama dah kita ni sebab kita tangguhkan pengajian kita sebab soal jawab korban hari tu. Sebab tu kita tangguh agak lama. Itu yang tertukar kitab tu. Standard, kan kitab tu standard. Kurang-kurang ada juga kitab, jangan tak ada kitab langsung. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan dimaafkan daripada barang, perkara lah, sesuatu lah barang tu yang tinggal, bekas dia tu tinggal atas segala perut dan perca daripada kerbau. Oh, elok, memang elok lah. Bila sebut kerbau sekali dengan lembu lah. Baru ni buat macam mana? Baru ni yang dapat perut baru ni. Elok lah tu. Elok apa? Tak elok lah. Lepas dah buat baru belajar. Patut belajar dulu baru buat. Tak apa, tak masalah. Kita membahaskan sekarang, kita undur balik, kita bahas berkaitan dengan apa ni? Kita bahas berkaitan dengan apa sekarang? Najis yang dimaafkan. Kita bahas berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Dan akhir sekali kita bincang berkaitan dengan air yang keluar daripada maidah, daripada perut, air liur basi kita panggil tu kan. Kita bahas panjang lebar. Air liur basi, Melayu punya air liur basi, kadang-kadang ianya najis, kadang-kadang ia tak najis. Air liur basi tu yang najis, yang keluar daripada perut, sebenarnya bukan air liur basi, sebenarnya air perut. Tapi orang Melayu panggil air liur basi sebab air perut tu keluar bercampur dengan air liur masa kita tidur pula, kadang-kadang berbaring dan sebagainya. Itu ulang balik je sebenarnya. Kita dah bahas, iaitu kalau kata dikeluar air liur tu daripada bawah lidah, dalam keadaan tidur ni, dikeluar daripada bawah lidah, itu punca dia, busuk macam mana, warna apa sekalipun, suci. Sebab dia bukan keluar daripada perut, dia keluar daripada bawah lidah.
air liur tu, maka dia adalah suci. Tapi kalau dia keluar daripada perut, kita panggil air liur basi juga. Ketika tidur melentang, dia keluar daripada perut, bercampur, maka berubah warna, berubah bau, maka dia najis. Jadi kalau kita sebut air liur basi najis, belum tentu. Cuma nak pastikan dia keluar daripada mana tu macam mana? Mana boleh main agak-agak? Macam mana dia nak keluar daripada mana? Daripada perut ke daripada bawah lidah? Sebab semuanya berkumpul dalam mulut. Daripada tanda-tanda yang dibincang lah, tanda-tanda. Pertama, cara tidur macam mana? Kepala tu naik sikit ke tak? Kalau kepala tu naik sikit macam ada bantal, maka lain pula hukum itu. Kalau tidak, ulang baliklah pengajian kita. Itulah yang kita bincang sebelum ni. Okay. Habis. Masuk yang malam ni. Dan dimaaf daripada barang, kalau bahasa sekarang hitam-hitam tu, yang macam daki-daki hitam tu lah, bukan warna putih melepak tu. Saya heran, kalau kita pergi pasar beli perut putih melepak, pasal tak? Putih. Macam mana dia buat putih? Kita buat sendiri, habis gonyoh, sampai hancur perut tu, tak putih-putih. Dia ada letak sesuatu alat satu. Saya ada tanya juga orang-orang pasar malam yang jual kat pasar malam, dia kata letak kapur buat rumah. Wallahualam, risau kita nak makan. Kapur buat rumah tu letak sekejap je, jangan lama-lama. Kalau lama reput, dia jadi terus makan dah tak sedap, dia dah tak ada kenyal lah, dia terus macam hancur gitu kan. Dia kena sekejap je, adalah masa 5 minit ke 10 minit, saya tak ingat dia kata. Tapi bukan saya nak cerita pasal tu, nak cerita pasal kapur buat rumah. Biar betul. Tak tahulah dia kata gitu. Sebab tu putih. Kalau pakai kapur makan, cuba buat, letaklah mana-mana pun, tak putih macam tu. Wallahualam. Cari mungkin asid ke mungkin apa tak tahu. Tapi biasa kalau dia guna satu alat cahaya yang begitu kuat, begitu tajam, biasanya ada kesan sampingan lah. Dekat makan, kalau kita makan biasanya ada. Sebab dia terlalu kuat dan tajam, sebab tu jadi putih melepak. Makan sup perut tak? Tu tengok, dia je perut tu putih kat kedai. Cuma makan sup yang kita buat kat rumah, sup perut tak? Penuh rasanya, ada najis lagi. Dia puas gonyoh. Mari kita tengok. Dan dimaaf daripada barang yang tinggal atas segala perut. Dan perca ni, perut perca ni kain perca tu kan, macam tu lah dekat perut lembu, perut kebau kan, dia macam tapi kecil lah. Setengah orang panggil perut kitab. Sama tu perut kitab tu kan, dia ada dekat atas perut tu, dia ada apa benda nak sebut tak kerti, yang benda tu lah, itu istilah dia panggil perca benda tu. Okay? Perut straight je, lepas tu atas dia tu yang ada tu kan, okay, benda tu lah dia panggil perca. Daripada ada apa ni, ada barang yang tinggal atas tu, ada warna, ada color, ada sesuatu lah, hijau ke warna apa ke, ada. Bukan putih melepak, ada. Daripada kerbau, bila dia sebut kerbau, maknanya kerbau yang biasa tinggalnya tu. Kalau lembu ni dia tak kuat sangat, maka senang nak hilang. Tapi sebenarnya kerbau ke lembu ke kambing ke, yang penting di atas perut. Di atas perut. Macam mana yang maaf tu, macam mana? Maksudnya ambil perut belah-belah semua, ambil air jiru-jiru boleh makan? Oh tak boleh. Tadi kata maafnya kemudian tu selepas daripada bersungguh-sungguh pada menyucikan dia. Kena sungguh-sungguh dulu. Pada sungguh-sungguh, agak-agak jangan bagi hancur lah. Sungguh-sungguh bubuh alat. Orang dulu bubuh manjakan ni. Pelik lah, manjakan ni. Orang perempuan makan, tapi dia bubuh situ. Orang dulu, orang tua-tua dengar, saya pun tak pernah buat pun. Orang tua-tua dia kata, kami dulu bubuh manjakan ni, totok dulu bubuh manjakan ni untuk hilang. Yang biasa air kapur lah. Air kapur tu standard dulu kini selamanya pakai air kapur lah. Air kapur makan tu. Ada yang pakai air limau, perahan limau tu. Kita perasan cecair yang dia guna tu bersifat tajam. Istilahnya tajam lah. Tajam. Bukan tajam fizikal, dia punya sifat tu tajam. Manjakan ni pun tajam lah. Ataupun cuka. Cuka tak campur air. Dia letak terus. Tu orang dulu semua buat lah. Yang pentingnya itulah tanda bersungguh-sungguh. Tanda bersungguh-sungguh, bubuh macam-macam. Dan gosok sekadar yang nama gosok. Jangan sampai hancur macam tu je lah. Maksud gosok, dah bersungguh-sungguh buat, ada juga maaf. Itu yang kalau kita makan, dia ada bau macam, nak cakap apa, nak kata busuk tak busuk, tapi ada bau perut tu lah. Bau perut tu, bau perut. Tapi kalau kita pergi dekat kedai, kita masak, tak bau perut. Kenapa tak bau? Sebab hilang habis semua atas tu.
Kenapa bau perut yang kita masak kat rumah? Sebab ada lagi hitam-hitam warna-warna tu. Yang tu yang buat bau. Macam bau macam ni. Bau rumput yang diperam, marinate rumput. Bau macam tu lah kalau perasan. Sebelum ni macam mana? Yang ni, kau tak ambil perut tu. Sayang lah. Perut muda, perut kitab itu yang sedap tu. Tak ambil rugi Dia tak tahulah sini, saya tak ada sini. Jadi kalau kata ada di atas tu pun, maka dimaaf. Jadi kalau dengan sebab kita faham dimaaf, tak payahlah kita pergi cari satu alat yang tajam melampau sehingga kan boleh memudaratkan pula lepas pada tu. Sebab tengok putih melepak tu pun risau, macam penyakit je. Tengok macam tengok penyakit. Macam mana boleh putih macam tu? Tapi kalau diguna alat-alat cecair-cecair yang tak mendatangkan penyakit, tak ada salah. Cuma dah tak ada rasa perut dah. Dah rasa makan apa? Makan getah. Kau tak ada rasa lah. Sebab makan pada putih, dia ada rasa bau-bau tu. Bau-bau rumput masam tu. Itu yang power tu. Okey. Dimaaf. Dan jika dibasuh akan dia dengan air kapur, dia kata kalau basuh dengan air kapur, maka iaitu terlebih baik. Bukan mesti basuh dengan air kapur. Kalau basuh dengan air kapur, okey, bagus. Tak basuh dengan kapur pun tak apa. Habis tu kalau tak basuh dengan kapur, basuh dengan air biasa, tak apa. Lepas tu gosok agak-agak, banyak juga ada tinggal tu, tak apa, maaf. Tapi kalau pakai air kapur, lagi bagus. Tu je nak beritahu, lagi bagus. Maka iaitu terlebih baik kerana bersih, putih dan elok pada mata. Tengok tu pun lalu lah, nak hirup tu. Ni tengok dengan hitam dan dengan hijau je tu, dengan hijau sini rasa tak berapa nak selera. Cuma wajib ke basuh dengan air kapur? Tak wajib. Wajib basuh dengan air. Kalau dah basuh bersungguh-sungguh, ada kesan lagi, ada tetap lagi tinggal sesuatu di atas tu, tinggal warna dan bau, dimaaf. Buat sedaya upaya kita lah. Habis. Mas'alatun. Sebab tu dia cicah dengan air asam. Cerita bab ni best. Sebab tu dia cicah dengan air asam. Air asam tu dia nak cover balik tu bau-bau yang tak menyenangkan. Air asam tu. Okey. Mas'alatun, masalah. Jika seorang rebus ia akan umpama daging. Dia rebus daging. Katalah daging lembu, daging kambing. Janji daging lah, daging ayam, janji daging. Ikan dia tak panggil daging, dia panggil isi. Jadi tak termasuk dalam ini cerita lah. Daging ni macam daging, ayam dia panggil daging, lembu dia panggil daging, dan rusa sebagainya lah. Okay? Rebus ia akan umpama daging dengan air kencing umpamanya. Ni apa cerita pula ni, kencing dalam daging ni? Orang dulu buat gini kan. Dulu kita rasa geli, kita rasa jijik sebab kita duduk zaman ni, zaman 200, 300, 400 tahun lepas. Kita tak tahu macam mana. Kan saya pernah cerita tu kan, dia ubat mata dia, mata merah dengan air kencing. Ambil air kencing, titik air kencing dia sendiri lah, titik dalam mata. Sebab mata merah yang berjangkit dengan orang tu. Tak orang tu pula mata merah tu, yang tidur nak celak-celak penuh taik mata tu. Antara ubatnya air kencing. Orang dulu pakai gitu. So pakai air mo lah. Itu sekarang. Dulu mana ada kilang air mo. Pakai air kencing. Dan ada juga traditional yang lain, tapi yang paling mujarab air kencing. Macam tu juga nak bersihkan kulit. Kan kita ambil kulit macam kulit harimau ke, kulit yang asalnya bangkai lah. Kan kita nak buang lemak-lemak dia tu. Sekarang pakai asid, pakai kapur. Boleh je pakai tahi burung merpati. Kalau ingat lagi kita bincang sebelum ni, pakai tahi juga. Banyak najis yang digunakan dalam penggunaan basuh baju, dalam penggunaan makan kita pun. Sebab tu dia ada bagi contoh ni. Maka jika seorang rebus ia akan umpama daging dengan air kencing umpamanya. Apa tujuannya? Tujuannya nak bagi lembut isi dia. Tapi sekarang nak bagi lembut, cakap Haji Wan dia bawa bekas dia besar tu, 40 minit je lembut tak. So, apa nama tu? Yang pressure cooker, pressure tu. Tu sekarang. Dulu mana ada pressure tak pressure. 40 minit je dah lembut dah isi. Kita rebus sampai 2-3 jam baru lembut. Pakai pressure. Orang dulu macam mana nak bagi lembut? Macam-macam kaedah kan. Letak sudu lah, bubuh itu lah, bubuh ini kan. Tapi antaranya adalah dengan air kencing.
Boleh ke? Pasti air kencing tu najis, confirm. Soalannya dia bukan nak hirup air daging lembu berperisa air kencing serok-serok, bukan. Dia nak lembutkan daging aja. Okey, rebus ia akan umpama daging dengan air kencing umpamanya. Kemudian basuh akan dia, basuh apa? Basuh daging tu balik. Mana boleh makan air kencing kan tu? Tapi dia rebus. Boleh. Adakah memadai atau tiada? Boleh ke tak? Maksudnya boleh makan tak setelah basuh? Kalau tak basuh, memang confirm tak boleh makan. Hirup lagi-lagi haram air kencing tu. Lepas basuh boleh makan ke tak? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu memadai, boleh makan dengan dibasuh pada zahirnya dan dimaaf pada batinnya. Boleh makan. Basuh dulu. Basuh apa ni? Pendapat yang pertama, basuh luar aje. Basuh sedaya upaya kat luar. Kalau ada kat dalam isi tu dia menyerap tu, maaf. Tu kata. Dan dimaaf pada batinnya. Dalam tu kalau ada kencing, maaf, boleh makan. Kita nak makan, kita tak nak makan, tu kita punya pasal. Hukum boleh. Dan kata setengah ulama, jika direbus, memasak akan daging yang dibasuh dengan air najis tadi tu, dia bukan air kencing je, apa-apa air najis yang lain lah, sama je hukum dia. Tiada masuk ia ke dalam. Setengah ulama kata tak masuk pun ke dalam, kerana basuh daging itu memadalah dibasuh dia pada zahirnya juga. Dan kata setengah ulama, jika direbus memasak akan daging yang dibasuh dengan air najis, direbus memasak akan daging yang direbus masak, okey, tiada masuk ia ke dalam kerana basuh daging itu, maka memadalah dibasuh akan dia pada zahir juga. Kata ulama, kalau basuh kat luar tak masuk pun air kat dalam, walaupun air tak masuk, air basuhan tadi tak masuk, maknanya adalah air kencing dalam tu, air najis tu tetap juga memada. Boleh tak? Boleh juga. Macam mana kan? Inilah hukum. Bila kita mengaji, kita jumpa. Pernah dengar tak? Saya tak tahu sekarang punya penyembelihan ayam macam mana, saya tak tahu. Saya ingat dulu tahun 80-an, saya kecil lagi, duduk dekat satu tempat nama Ampang. Depan tu pasar. Tahun 80-an, 85 kot. Depan tu pasar jual babi belah sana. Dulu boleh jual babi gitu. Begitu. Kat sini jual ayam biasa. Pak Haji tu jual sayur-sayuran, ayam semua jual kat sini. Kat dalam tu jual babi gantung-gantung. Dulu lah 80-an. Betul-betul depan rumah ni. Saya duduk tiap-tiap pagi tengok dia sembelih ayam. Yang sembelih ni orang Islam lah, pakai kepiah. Okey. Dia sembelih dulu punya cara, dia sup, lepas tu tengah menggelupur kan. Takkan dia tunggu ayam macam kita sembelih kat kampung. Kita sembelih kat kampung, lepas sembelih kita tunggu, menikmati ayam tu menggelupur sampai mati. Ini beratus ekor, tak tahulah beribu ekor nak sembelih. Mana dia tunggu? Dia buat apa? Dia syum baling masuk dalam air. Semua tak tahu cerita. Dia masuk air tu panas. Masa tu banyak kawan-kawan dia dah mati lemah dalam tu dah. Masuk dalam air panas. Tak lama lepas tu dia masuk dalam mesin pula. Mesin bentar keluar togel. Sekarang macam tu lagi ke saya tak tahu sekarang macam mana. Dia keluar ada elok mana bulunya habis dah masuk mesin tu. Okay. Jadi bila macam tu ada beberapa persoalan kecoh waktu tu. Yang pertama, boleh makan tak? Sebab ayam tu mati bukan kerana sembelih, mati kerana lemah. Satu soalan. Mati kerana lemas. Tapi sembelih urat putus. Cuma dia tak sempat nak mati kerana sembelih, dia mati kerana lemah. Satu. Dan air tu air panas. Bila air panas, dia menggelegak. Sebab dia nak bagi terbuka, barulah senang nak cabut bulu. Tu tujuan air panas tu. Bila air panas, dalam tu pastinya ada darah. Bukan darah aja, tahi dia, najis dah habis terkeluar habis semua. Bercampur dengan air. Dan tu pula panas menggelegak. 5 minit ke 10 minit saya tak tahu berapa lama. Dia angkat, dia bubuh dalam mesin dia pula. Baru dia pusing-pusing, keluar-keluar, elok, togel. Kita beli kan? Ada dua lah masalah kat sini. Yang pertama, dia mati bukan kerana sembelih, dia mati kerana lemas walaupun terputus urat. Yang kedua, boleh ke air panas tu masuklah najis-najis, darah-darah dalam dia.
Tu soal kedua. Maka ada orang yang beli, ada orang yang tak beli kat situ. Ada orang yang beli, yang tak beli tu saya tak tahulah dia makan macam mana. Dalam kilang tu tak tahu macam mana. Ini depan mata dekat pasar dah baik dah dia buat gitu. Dalam kilang yang kita tak nampak, tak tahulah lagi macam mana. Sekarang dia kata mesin ni tekan ni, cuk, datang tergantung kaki dah. Kan tuk tuk tuk. Tak tahu macam mana sekarang. Okey, soalannya dua masalah. Dua-dua tu sah. Dengan maksud dia mati kerana lemah. Nak kata boleh atau tak boleh makan, tengok. Putus tak dua orang? Putus, maka sah. Boleh makan. Kita sembelih lembu, sembelih kambing, dah putus dua orang yang wajib. Lepas tu dia bangun balik, dia lagi, kereta datang, lori datang, langgar, dah mati. Mati kerana langgar, kena langgar. Boleh makan tak? Nak kata boleh tak boleh, tengok putus orang tak? Putus dua orang. Dengan benda tajam. Bukan tulang, bukan gigi, itu syarat-syarat je lah. Benda tajam tu, okey, maka boleh makan. Walaupun dia mati kerana kena langgar, walaupun dia mati kerana jatuh bukit, jatuh gaung, walaupun dia mati kerana kena lemas, boleh makan. Dengan syarat putus. Cuma daging dia memang tak sedap lah. Nah, sebab darah dia berkumpul dalam tu, daging memang tak sedap. Itu cerita lain, boleh makan. Itu yang pertama. Ayam tadi pun boleh makan. Yang kedua, dah masuk panas tu, air najis mestilah masuk dalam daging. Ni jawapan yang nombor dua. Boleh makan juga. Kerana kan kita je terlebih. Kalau kita tak nak makan kerana kita nak menjaga, tak apa. Tapi jangan kita tak boleh. Biarlah orang nak makan. Kita tak mau makan sebab nak jaga betul-betul. Dari segi kebersihan, kita nak jaga. Itu kita. Hukum warak bagi kita. Tapi hukum syarak boleh. Walaupun dia rebus dengan air kencing boleh. Dengan najis mana-mana pun boleh. Boleh apa? Setelah basuh dulu. Lepas basuh boleh makan. Ini dengan air kencing ni. Kan? Kalaulah ada kat dalam lagi pun, memadai basuh luar je. Kalau katalah ada kat dalam, mungkin ada tinggal sikit, tetap juga basuh kat luar. Dalam dimaaf. Kita memang tak makan. Baguslah tak makan, bukan suruh makan. Cuma hukumnya halal. Dimaaf. Dan dimaaf, sambung lagi. Okey, satu lagi sebelum tu. Kita masak gulai. Silap jiwan tak ada. Niat dia ni, kalau dia ada sedap sikit ni. Dia masak gulai. Masak gulai. Tiba-tiba jatuh najis. Jatuh najis. Apa yang logik, yang tak logik, anak nak buang air dia kencing, bomba situ, tak logik. Tapi kata lagi tu, kita buat gulai ni, buat sup, satu kawah, satu periuk besar. Contohnya anak nak kencing, dia kencing kat situ dalam tu. Satu cerita, tapi tak apa logik lah. Tak apalah nak buat masalah. Yang logik sikit apa? Cicak berak. Logik sikit, 3-4 ekor cicak berak, tuk jatuh. Dia tengah kucar. Hilang tai cicak, hancur sudah. Samalah dengan kencing, sama je hukum dia. Tai cicak dengan air kencing budak sama je. Apa lagi? Contoh yang logik, tikus berlari-lari, dia tengok, wah apa macam beluk-beluk cantik aja, terjun, masuk mati. Kita kucar, tak perasan. Esok tu ataupun petang tu nak makan, cedok ini apa ni, ada ekor bangkai tu, najis tu. Apa lagi contoh yang logik? Yang penting najis termasuk dalam kuah kita, dalam masakan kita yang kuah ni. Okay. Soalannya, jadi najis tak? Pastilah jadi najis. Daging dia, nak cerita daging, masak daging macam-macam lah ada dalam tu. Ada daging tu, daging yang potong-potong, ada daging mahal, ada daging murah, ada macam-macam, ada gearbox, semua duduk dalam tu. Maknanya ambil, cari kat longkang, tuang, gitu. Tak mazir. Habis tu takkan nak makan, memang betul najis, buang, tapih, ambil air, jus, basuh sedaya mungkin. Lepas dah basuh tu, nak buat apa? Buat balik sekali lagi. Buatlah kuah balik. Masuklah. Tak payahlah rebus lama-lama dah. Tak payahlah pakai pressure cooker dah. Lepas tu, boleh makan? Boleh. Bagi jiran. Dia kata, aku tak makan. Aku masak, aku tak makan. Boleh ke? Haram tak haram? Boleh bagi? Boleh lagi. Boleh bagi. Dan boleh dia nak makan pun boleh. Cuma dia tahu kejadian itu berlaku, maka dia mungkin tak lalu nak makan. Bagilah.
bagi kat orang makan. Tak ada masalah. Takkan nak buang? Okeylah. Alah, seperiuk besar ni. Okeylah buang. Besar ni? Besar ni? Besar lagi? 1000 orang makan? Macam. Masa tu baru orang nak guna. Apa ustaz cakap hari tu? Sekarang ni dia kata, melampau. Melampau. Memang melampau fikir besar ni. Kalau buat kenduri, tumbang 2 ekor lembu, letak terbuka. Sebab kalau tutup tengah panas-panas nanti basi kan. Buka, pakat-pakat tidur penat. Esok nak kenduri. Esok bangun penuh tarik tikus, penuh dengan tikus-tikus dalam tu. Macam habis dah tumbang 2 ekor lembu. Entah berapa periuk dah ada tu. Masa tu macam mana? Orang dah start datang pukul 12. Dia dapat sedar waktu subuh. Sebab tertidur penat. Kenduri macam nak pergi catering mana nak ambil dalam masa tu? Duit ada lagi ke tak? Sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Kan susah. Basuh. Mungkin goreng, mungkin buat lain sementara masa yang ada. Bagilah kan. Salam cangkuk macam biasa. Cangkuk macam biasa. Boleh ke tak? Ni boleh. Masa tu baru nak pakai pendapat ni bila kita main berperiuk-periuk. Kalau setakat periuk besar kita kat rumah kita yang kita nak makan 4, 5, 6, 7 orang tu buang tak akan tu pun nak basuh. Buang lah. Ini kalau banyak-banyak baru jadi masalah. Habis boleh ke? Tak apa. Bawa kalau kitab Majmu' Rasail lah. Ini boleh. Ya. Pepejal ni bukan pepejal. Dia macam Ashura macam tu kot. Tu kan Ashura macam macam kuih-kuih yang telah kita bukan pepejal. Dia tak cair tapi dia tengah-tengah kan. Sebab kalau pepejal selesai lah. Contoh pepejal daging gearbox. Lepas tu ada daging-daging kat situ. Jatuh najis kat situ. Basuh je. Malah kita boleh potong sikit kat situ. Selesai. Kalau bubur. Dia taklah nama pepejal. Tapi bolehlah pepejal. Macam mana? Pepejal paling mudah. Tak perlu basuh, tak perlu buat apa. Hanya buang tempat yang kena tu je. Tempat. Kalau tai cicak jatuh, pop kat situ. Ambil sekeliling dia, buang yang tu je. Yang lain boleh makan terus. Tak payah basuh-basuh. Nak basuh macam mana? Kalau air kencing, merata dah. Tak boleh buat apa sebab dia dah mencakap. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh. Yang boleh ni yang pepejal sahaja. Sebab tu saya kata Ashura tu bukan pepejal. Yang masuk pepejal, daging tu pepejal. Daging tu je yang boleh dibasuh, boleh diguna. Kuah dia semua tak boleh pakai. Jadi kalau jenis macam lemak ataupun Ashura tadi jenis pekat macam tu, dia tak merata. Dia pergi duduk situ je. Cuma ambil je, sup, buang. Yang tu. Yang lain boleh. Tapi kalau air cecair, air kencing, tak boleh buat apa dah. Dia cakap nak cari pepejal apa dalam bubur Ashura ada. Yang ada daging ni Kelantan mana? Yang ada daging ni yang sini mana ada yang ketul-ketul gitu kan? Yang makan lagi tu Ashura. Sini tak ada. Tak silap Kelantan ni ada daging, ni buah daging. Bolehlah ambil tapi sikit sangat. Tak bala juga, tak bala pula. Kalau nak basuh Ashura tu punya daging boleh, buat Ashura lain. Tak payah pakai daging dah, pakai daging tu. Macam melampau je. Biasanya gulai lah, gulai. Habis. Jadi maknanya hanya pepejal je boleh selamat, cecair tak boleh selamat. Bila kena najis. Dan dimaaf, sambung lagi. Bab lain pula. Maaf juga. Daripada darah orang yang istihadhan. Orang tu perempuan lah, perempuan istihadah, darah dia tu dimaaf. Nanti kita bahas ni. Dan salisul baul, air kencing lah. Salisul baul ni air kencing. Baul air kencing. Dan tiada wajib atas keduanya. Keduanya apa? Orang perempuan istihadah, orang yang salisul baul, lelaki lah. Tu dua orang tu oleh qada sembahyang kemudian daripadanya, tak wajib qada. Perempuan yang istihadah, maksud istihadah darah yang keluar tak berhenti-henti. Itu maksud istihadah. Kalau dia berhenti, dia tak nama istihadah. Maksud istihadah ni darah tak berhenti-henti. Orang Melayu panggil darah penyakit. Dalam bab ni orang perempuan, malah orang lelaki pun kena mengaji. Susah bab ni. Jadi darah tu keluar tak berhenti-henti. Sekarang ni nak sembahyang. Kalau nak sembahyang kena suci daripada najis, antaranya darah. Darah yang dimaafkan kalau keluar darah sendiri yang bukan dekat rongga. Kalau yang luka yang balut kita bincang sebelum ni. Tapi kalau keluar melalui rongga, hidung, telinga, mulut, kemaluan, maka sikit pun tak maaf. Kalau keluar tu tak berhenti-henti, lagilah tak maaf. Macam mana nak sembahyang? Sembahyang wajib sebab dia bukan dua darah yang mengharamkan sembahyang.
iaitu darah haid dan nifas. Satu darah yang wajib semayang, iaitu istihadah. 3 je orang perempuan yang darah, tak banyak pun, dan 3 je. Yang pertama haid, nifas, istihadah. Haid, nifas tak boleh semayang, haram semayang. Tapi istihadah wajib semayang. Nak semayang macam mana darah dok keluar? Darah keluar lah, namanya istihadah. Kalau darah tu tak, darah tu berhenti, tak nama istihadah dah. Okey. Jadi bila keluar, nak semayang tetap wajib semayang. Bila cukup syarat-syaratnya, maka wajib perempuan ni semayang. Habis darah yang keluar tu dimaaf. Ada syarat kat bawah kita baca. Itu satu. Yang kedua, salisul baul. Ini bagi lelaki biasanya yang air kencing dia menitik tak berhenti-henti. Dalam masa di antara menitik yang pertama, keluar yang pertama dan keluar yang kedua, tak ada masa, tak cukup masa untuk dia basuh wuduk semayang. Itu nama salisul baul. Salisul baul ataupun daimul hadath, ataupun dedas, ataupun kencing tinggi, ada orang kata gitu bahasa tu, ataupun beseng, orang Terengganu sebut beseng. Okey, maksudnya air kencing tu sentiasa keluar, tak berhenti. Kalau dia berhenti pun kejap je, yang dia berhenti kejap tu tak sempat nak basuh, nak wuduk, nak sembahyang, tak sempat keluar balik, namanya daimul hadath ataupun salisul baul. Ni penyakit ni. Jadi dia lebih kurang macam istihadah tadi lah. Cuma istihadah orang perempuan keluar darah, tak berhenti-henti. Kalau berhenti pun kejap je. Berhenti dia tu tak sempat nak basuh, tak sempat nak wuduk, tak sempat nak sembahyang, keluar balik. Sama je. Istihadah lah panggil. Walaupun berhenti tak sempat. 5 minit berhenti, mana sempat nak wuduk, nak sembahyang. Lepas tu keluar balik darah. Istihadah. Macam tu juga salisul baul. Jika jadi macam, berbeza dengan yang kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Kencing tak lawas bukan salisul baul, bukan. Macam mana kencing tak lawas? Dia kencing tapi tak puas nak kencing tu, maka dia dah buat apa-apa semua, tak jadi apa-apa, tak keluar dah. Selang setengah jam ke 15 minit ke, dia berjalan, dia bergerak. Kalau dia semayang berkena organ-organ dia ada yang terkepit dia masih dia bergerak, keluar. Itu dah panggil kencing tak lawas. Yang tu bukan termasuk dalam ini cerita. Yang itu bila keluar batal untuk basuh, wajib semayang lain. Kalau batal ketika semayang, sebab masa tu panjang ada untuk keluar balik. Yang ini masa yang ada di antara air kencing keluar dan keluar balik tak cukup masa untuk basuh, wuduk, semayang. Itu namanya daimul hadath ataupun salisul baul. Jadi dua orang ni, dua jenis ni. Tambah satu lagi. Dalam kitab tak ada. Boleh dobit tambah satu lagi. Buasi yang mana tahap sehingga keluar darah tak berhenti-henti, daripada dalam keluar sikit. Kalau berhenti pun sama juga. Berhenti berapa? Kejap. Yang mana berhenti tu tak sempat nak basuh, nak wuduk, nak semayang, tak sempat, keluar balik. Gerak sikit, keluar sikit. Dia tak keluar gitu. Dia keluar setitik gitu. Kalau keluar gitu, keluar kering tak boleh hidup, mati. Bukan keluar darah buasi tu, dia keluar. Kita gerak, dia keluar setitik. Lepas tu tak keluar 5 minit, lepas tu keluar balik sikit. Setitik, gitu lah, sikit sebab dia punya rembung tu, rektum tu dah menyakit lah, buasi. Sama juga daimul hadath, sebab dia keluar daripada dalam. Yang ini dia kata dia sembahyang lah macam tu, wuduk lah macam tu, walaupun darah dok keluar, walaupun air kencing dok keluar, dimaafkan. Darah tadi dimaafkan, air kencing tadi. Caranya nanti dia bincang kat bawah, tapi adalah caranya dimaaf walaupun keluar, tengah wuduk keluar, tengah sembahyang keluar, maaf. Tu nak cerita, maaf. Kalau kita panjangkan lagi perbahasan daimul hadath, dia termasuk juga kentut tak berhenti, namanya salisul rih. Salisul tu yang sentiasa keluar lah. Salis baul tu air kencing, rih tu angin. Jadi yang sentiasa keluar angin, kentut tak berhenti-henti. Ada Allah uji orang macam ni, tak tahulah dalam perut dia salah makan sikit je. Bukan salah makan, dia salah makan ke tak salah makan ke, kentut dia sentiasa keluar. Apa maksud sentiasa? Sama juga. Di antara keluar kentut yang pertama dengan kentut yang kedua, tak ada cukup masa untuk basuh tak adalah kentut lah, untuk wuduk dan semayang, keluar balik. Gerak sikit nak semayang, keluar balik. Sujud keluar. Macam tu, macam mana aku nak semayang? Maka dia dimaafkan. Tapi tak ada masalah lah dimaafkan apa? Dimaafkan dalam semayang, dia tak ada keluar najis pun, cuma maaf lah. Dia panggil sirih kentut ni. Saya pernah jumpa lah seorang, memang kentut sungguh.
Dia duduk, minta maaf lah ustaz, kejap minta maaf. Kau diam lah, tak payah nak minta maaf lah. Dah tahu dah penyakit, sebab tu datang situ. Dia nak tanya hukum hakam tentang masalah dia. Tapi ketika dia bercakap, sikit-sikit terkeluar, dia sibuk dia minta maaf. Kita dah faham dah masalah dia, sekali minta maaf dah lah. Tapi dia segan, minta maaf lah. Tengah cakap, minta maaf lah. Memang keluar, pup. Baru nak cakap, pup. Dia macam dia macam kalau dia nafas tu, agaknya dia nafas tak keluar-keluar tu, masuk dalam perut rasanya. Banyak angin dia tu. Tapi dia kata tak busuk, tak bau langsung. Dia kata dia pernah kepar. Dia kata ketuk kepar tak kita kepar. Dia cuba, dia kepar, tak bau. Dia kata tak bau. Bila bau? Bila dia nak kentut. Maknanya orang yang kentut tak berhenti ni, dia tak boleh kontrol. Itu tak bau. Yang dia boleh kontrol bau. Macam ni boleh kontrol? Dia terasa dalam perut dia, nak kentut ni. Dia pun sengit sikit, pro. Yang itu bau kentut. Tapi yang dia duduk biasa, keluar pop ni, tak bau. Tak bau. Cuma kita je dalam kepala kita, Allah tak selesanya. Nak tarik nafas pun slow-slow aje. Memang tak bau. Tak bau. Macam mana keadaan dia? Keadaan orang macam ni, dia tak ada masa pun, tak sempat pun masa untuk dia wuduk dan sembahyang. Keluar balik. Maka dia panggil da'i muhadas juga. Dia sembahyang je kentut-kentut pun. Sembahyang. Tapi kalau dia antara satu kentut dengan satu kentut setengah jam, maka tak boleh. Dia kena tunggu setengah jam tu, waktu tu. Dia tak panggil da'i muhadas. Jadi masuk bab ni pun sama lah. Jadi macam mana dimaafkan keluar darah, dimaafkan keluar darah, dimaafkan keluar air kencing, dimaafkan keluar angin tadi? Apa syaratnya? Syaratnya kat bawah. Dan wajib atas keduanya, ni syaratnya, bersuci daripadanya. Bersuci. Masalah orang isi Allah, masalah air kencing tadi, bersuci dulu. Maksud bersuci tu istinja. Maksud istinja tu basuh daripadanya. Okey, basuh. Kita fikir logik. Kalau basuh isi Allah maknanya darah keluar, tak berhenti. Kalau basuh, darah tu tetap keluar juga. Kalau basuh tu berhenti, namanya dia dah tak isi Allah. Bila sebut dia isi Allah, basuh keluar, memang walaupun begitu tetap juga wajib basuh. Walaupun dengan basuh tu lepas tu keluar, memang pun isi Allah lepas basuh memang dia keluar. Sebab tu namanya isi Allah. Walaupun begitu, basuh tetap wajib juga. Yang air kencing, basuh keluar air kencing, basuh keluar air kencing. Kenapa jadi gitu? Memang penyakit dia gitu. Kalau basuh tak keluar air kencing, dia tak namalah salisul baul. Basuh keluar. Walaupun dengan basuh tu tetap keluar selepas basuh, tetap wajib basuh. Seolah-olah kalau kita fikir logik kita macam tak ada function lah. Apa fungsi basuh? Baik tak payah basuh, lepas basuh keluar balik, tetap wajib basuh. Okey, syarat pertama wajib basuh ataupun istinja. Bersuci daripadanya pada tiap-tiap waktu. Maksud tiap-tiap waktu tu waktu sembahyang. Maknanya tunggu masa waktu. Okey, katakanlah pukul 5.30. Dia ada penyakit ni, istihadah ataupun air kencing keluar ataupun kentut tadi ataupun buasir tadi, apa-apalah yang keluar tadi. 5.30, belum subuh lagi. Dia nak pergi masjid. Dia basuh siap-siap. Lepas tu dia ambil wuduk, tak sah. Syarat yang kedua, tunggu masuk waktu. Maknanya bunyi azan, masuk waktu je. Masuk bila air, masuk. Lepas tu ada syarat-syarat lagi lah. Buat syarat-syarat tu, lepas tu pergi masjid cepat-cepat sembahyang. Masa dia keluar pergi masjid, tak ada masalah. Keluar tak, dimaafkan. Sebab dia dah cukupkan dua syarat. Yang pertama dia basuh dah. Yang kedua dia basuh tu, masa dia basuh tu dalam waktu, dah masuk waktu. Jadi bagi orang penyakit macam ni, kena cari toilet dekat masjid lah. Kalau jauh rumah dia, tak sempat kot. Tunggu azan, baru nak itu, nak ini, nak ambil wuduk sampai-sampai masbuk kan. Lepas tu buat di masjid lah. Bawa alat-alat peralatan. Bawa alat peralatan. Ya? Dua syarat, masuk waktu dulu. Tak masuk waktu tak boleh. Dan kain cawatan. Kain cawat bahasa sekarang ni underwear. Bahasa dulu kain cawat dia buat macam tu, dia ada 4 tali, dia letak macam tu, diikat dekat pinggang. Bahasa sekarang spender kan, senang cerita. Kena pakai yang ketat. Dia tak boleh yang longgar. Dia kena ketat sungguh sampai melekat. Nampak melekat dekat kulit. Tu ketat. Tujuannya apa? Nak bagi halang daripada keluar lah. Walaupun keluar juga, memang keluar, tapi nak juga berusaha untuk halang daripada keluar. Kalau istiadah gitulah. Tapi sebelum tu, dan dibuang akan kapas yang melumur ia dengan darahnya, dan dibubuh padanya akan kapas yang lain. Lepas basuh,
Lepas dah basuh, tunggu masuk waktu, basuh, lepas basuh dia keluar balik. Kalau darah dia keluar balik, kalau air kencing dia keluar balik. Tak apa, janji basuh, tunggu masuk waktu. Kemudian ambil kapas letak, isi apa letak. Okey. Sumbat. Jika tidak memudaratkan, jika memudaratkan pun, jika memudaratkan barulah tak payah sumbat. Jika tak memudaratkan wajib sumbat. Orang lelaki pun sama. Keluar air kencing tadi, lepas basuh sumbat. Boleh sumbat. Mampu sumbat. Bukan sumbat letaklah kapas tu saja, letak kapas. Letak kapas. Okey. Lepas pada tu, lepas letak kapas, cawat. Dengan maksud pakai underwear yang ketat. Maknanya nampak tak? Nak bagi ketat sungguh. Perempuan sama, lelaki pun sama. Kedua. Yang ketiga, okey. Kalau katalah dia nak buat sekali lagi, masuk waktu yang lain pula, tadi Zuhur ni asar pula, dia wajib basuh balik, basuh juga, ambil kapas yang tadi tu, yang dah ada kesan tu, buang. Itu kata buang, bubuh yang lain. Sebelum bubuh yang lain, basuh dulu. Setiap, maknanya sehari 5 kali lah, sembahyang wajib kena buat gitu. Kena pakai kapas, ataupun yang menyerap, ataupun yang menyerap. Yang menyerap. Dalam kitab lain, kitab Sabil al-Muhtadin, kitab tebal, kitab fiqh tebal, Sabil al-Muhtadin, dia kata bagi lelaki yang salisul baul, setelah basuh cari kapas, letak kapas, supaya air kencing tu tak keluar. Bukan tak keluar, dia tak pergi merata. Ketika letak kapas tu, hendaklah cawat tu bagi air kencing tu keluar, ketat-ketat ni, bagi air kencing tu keluar, terus masuk dalam kapas. Baru boleh. Tapi kalau air kencing tu keluar, dia tadah dengan sesuatu bekas. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin dia kata umpama buluh, dia gantung buluh. Tujuan letak kapas tak nak bagi air kencing keluar habis kena semua. Cara tak nak bagi air kencing keluar kena semua ada dua cara. Satu cara menyerap, satu lagi cara menakung. Menakung pun tak kena, gantunglah apa-apa pun. Dalam kitab Sabil dia tulis gantung apa? Gantung buluh. Gantung buluh. Maka bila gantung buluh, tersapailah matlamat, tak kena dah habis apa-apa semua tak kena. Tapi kalau gantung buluh ni tak boleh. Kerana kaedah yang digunakan adalah kaedah menyerap, iaitu keluar je air kencing terus menyerap. Sup menyerap. Jadi apa? Kapas lah. Ataupun kain, ataupun umpama kapas. Kalau pakai gantung apa-apa gitu, maka dia panggil menanggung najis, tak sah sembahyang. Okey. Okey. Dan setiap satu fardu solat, satu solat sekali kena buat. Dia tak boleh pakai. Dia sembahyang hujung-hujung 4.15 baru dia buat. Dia buat nak sembahyang Zuhur, buat 4.30 sembahyang Zuhur. Dia buat tadilah, buat tu masuk basuh yang semua tadilah. Okey. Dia sembahyang Zuhur, lepas tu tak sampai dia baru habis sembahyang 5 minit masuk asar. Baru je buat sembahyang asar, tak boleh. Macam mana? Dia kena buka balik, basuh semua, ulang balik proses tadi, baru sembahyang. Sebab setiap kali nak sembahyang fardu sekali kena buat. Sembahyang sunat banyak mana pun boleh, tak apa. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang fardu setiap kali satu solat fardu kena buat yang tadi, set tadi. Set apa? Istinja, basuh, lepas tu sumbat ataupun letak kapas, lepas tu cawat yang kita panggil underwear, pakai ketat-ketat, lepas tu ambil wuduk. Masa ambil wuduk keluar pun maaf, kemudian sembahyang, kelengah sembahyang keluar pun maaf. Satu fardu, satu waktu, sekali kena buat. Best. Dan dimaaf daripada tahi burung, dan dimaaf daripada segala tahi burung pada segala masjid. Umpamanya, jika masyaqqah, susah kepayahan, memelihara, susah nak pelihara. Pelihara apa? Pelihara burung, bukan pelihara najis tu. Najis tu daripadanya, kerana terlampau banyak seperti di dalam negeri Mekah, dan tiada wajib atas kita menghalau akan dia daripadanya kerana tahinya. Tak wajib halau. Dimaafkan kalau ada banyak tahi burung dekat masjid, umpamanya tahi burung, tahi kelawar, biasa adalah kat masjid, masjid-masjid tertentu lah, banyak sangat sehingga kan dikata kat Mekah, bukan kat Mekah, kat mana-mana pun boleh. Maka kalau katalah tak sampaikan masyaqqah, susah nak buang tahi burung tu,
Sebab burung hidup kat situ, duduk kat atas. Maka dimaafkan dan tak perlu halau, tak wajib halau. Halau baguslah, cuma tak wajib halau. Saya rasa ada, saya tak ingat kat mana, negeri mana saya pergi. Memang ada, dalam masjid tu ada burung. Tak banyak lah, ada dalam 5-6 sarang tengok. Ada memang terbang. Yang ada kelawar, ada. Jadi kalau macam tu macam mana? Kalau sikit, setakat 2-3 biji, senang, maka tak maaf. Ini kalau banyak sangat, mungkin dia bagi contoh kat Mekah kot. Mungkin kat Mekah je ada macam tu kot. Dia kata terlampau banyak. Jadi dia ada syarat untuk maaf tai burung. Syarat yang pertama, terlampau banyak. Atau syarat pertama, kalau sikit-sikit tak maaf. Terlampau banyak apa? Terlampau banyak burung, tai burung terlampau banyak, baru maaf. Kalau sikit-sikit tak maaf. Yang kedua, masyaqqah, susah nak tu. Kalau ada alat, letak alat tu hilang, tak masyaqqah tu. Okey. Itulah 2 syarat aja. Far'un, sedikit cabang. Dia nak bagi tahu, dia nak kona sikit masalah lain. Far'un ni cabang, maksudnya nak kona masalah lain sikit, alang-alang kita masalah ni, kita kona sikit masalah lain, dapat ilmu juga. Tu maksud Far'un. Bukan tajuk asal. Kona sikit. Dan setengah daripada barang yang umum balwa itu. Ni ada istilah baru. Siapa yang tak pernah dengar lah. Namanya umum balwa. Umum balwa ni, dalam keadaan umum balwa ni, kalau bab najis dalam keadaan tak boleh nak buat apa, banyak sangat. Tu umum balwa. Kita bagi contoh, nanti saya akan bagi contoh, tapi tak sempat nak baca ni. Saya bagi contoh dulu. Ada orang bela ayam, reban ayam banyak, ladang ayam. Tempat tu berangin, tempat kita berangin, banyak tahi, banyaklah dah ayam, ribu-ribu ekor tepi jalan. Jadi bila ada angin, time ada angin, dia akan ada bau. Bau pertama, pencemaran bau. Bau tak ada kena-kena dengan hukum lah. Bau lah, okay. Yang kedua, debu-debu tu, masa kita lalu naik motor, rasa tu ada bau sikit-sikit lagi. Habis tu nak buat macam mana? Dia panggil umum balwa. Apa maksud dia? Tak boleh buat apa dah, tak boleh nak elak. Umum balwa, tu maksud dia. Tu maksud umum balwa. Perkara yang tak boleh nak elak dah, tapi najis, tapi tak boleh nak elak. Dan setengah daripada barang yang umum balwa itu najis pada segala tempat tawaf, daripada tai burung. Siapa yang pergi awal? Ada ke lagi burung-burung? Masa tak ada lah kot. Ni cerita dulu ni kot. Kan ada lagi. Yang mana tempat tawaf tu banyak burung. Banyak sangat burung. Bila banyak burung, banyaklah tai burung. Adakah tawaf tadi tu dimaaf kalau kena tai-tai burung tadi? Adakah dia termasuk umum balwa? Sebab umum balwa dimaaf, sebab tak boleh nak buat apa dah. Adakah dia termasuk? Dan telah dipilih, ini pendapat yang pertama, telah dipilih oleh jamaah daripada mutaakhirin. Jamaah ni maksud ulama daripada mutaakhirin, ulama contemporary. Ulama 100 tahun, 200 tahun, contemporary yang baru lah, yang baru, mutaakhirin. Lagi muhaqqiqin, tapi bukan contemporary biasa. Yang ini contemporary tapi yang tahqiq, yang boleh diterima. Sebab ada juga yang mutaakhirin, yang contemporary, yang pening, ada. Semua boleh, pening aja, ada pendapat pening, tu contemporary pening. Yang ini yang muhaqqiqin. Jadi nak kata contemporary tu tak sangat lah, mungkin 100 tahun, 200 tahun lepas, masih lagi contemporary, nak berbanding dengan 1400 tahun Islam ada, kan? Dia masih lagi kira akhir, iaitu 100-200 tahun. Tapi yang 50 tahun kebelakangan ni ada yang pening. Yang nak maksud ni yang muhaqqiqin, yang okey, boleh terima lagi walaupun contemporary. Akan bahawa dimaaf daripadanya, maaf yang tadi, yang tai burung dekat masa nak tawaf tadi, maaf. Dan dimaaf pula daripada barang yang berlumur pada segala pintu Masjidil Haram. Dah lah tu, dekat Masjidil Haram, dekat pintu-pintu dia, kalau dah ada najis, kalau time hujan lah pula, mestilah kena berlumur-lumur. Gitulah. Maaf juga walaupun dekat Masjidil Haram. Soalannya ada ke lagi sekarang? Tak ada lah kot. Saya rasa tak ada. Kalau ada,
dengan tanah pada waktu hujan. Maksudnya dengan tanah tu, barang yang berlumur segala pintu Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram tu orang hujan, kena tanah, kena campur najis tak najis, akhir sekali nampak macam kotor lah kat situ. Kalau katalah ada najis pun dimaafkan. Sebab tanah memang maaf, tanah bukan maaf, tanah suci. Tanah tu suci. Yang dimaksudkan tanah tu bercampur-campur lah dengan najis-najis. Pada waktu hujan, maaf juga walaupun dekat pintu Masjidil Haram. Kalau orang terpegang, terkena baju, maaf. Sebab umum balwa, tak boleh naik lah. Bila yang tak boleh naik lah ni? Ada waktu tertentu. Dan waktu orang hujaj yang banyak, orang waktu tu pun hujah ni jamak daripada haji lah. Haji tu mufrad satu, seorang haji. Hujaj ni ramai, jamak lebih pada 3. Ramai orang buat haji. Orang buat haji. Orang hujaj ni orang buat haji yang banyak. Dah lah banyak, ramai orang. Bila ramai orang, lepas tu pula najis pula banyak, hujan lagi, terkena lagi pintu, takkanlah nak kena jaga, nak jalan macam mana? Maka maaf. Saya tak tahu sekarang ada ke tak, saya tak tahu. Apa alasannya? Alasannya, dan kata Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, bermula perkara yang apabila picik dan sukar niscaya diluaskan akan dia. Picik tu sempit, bahasa Melayu tu picik tu bukan bahasa Arab tu, bahasa Melayu tu picik. Picik ni sempit. Daqa sempit. Idza daqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Tu kaedah fiqh. Idza daqal amru, kalau dalam kita nak buat ibadah tu daqa, sempit terkepit, maka ittasa'a, luas, jadi luas, boleh buat kan. Tak masuk dalam hutan, tak ada makanan lain, tak ada, dah nak mati dah. Bukan nak mati lah, dah hujung-hujung dah, nak selamatkan nyawa, babi pun boleh makan. Sebab apa? Sebab sempit. Tapi bila dah luas, bila ittasa'a, bila dah luas, daqa sempit balik. Luas maksud apa? Makanan ada, ikan ada, apa, takkan nak cari babi juga. Sempit balik, tak boleh balik makan babi. Jadi sekarang ni, ketika tu banyak najis, orang pergi haji ramai, memang tak boleh nak jaga, maaf. Tapi kalau tak ada orang, sempit balik, tak maaf. Tu kaedah dia, kata Syekh Abu Zaid Al-Marwazi. Bila dalam masalah agama, terkepit, sempit, dia akan jadi luas. Bila dah luas, maksud dah luas, dia akan jadi sempit balik. Sebab di sana bersentuh lelaki perempuan tak batal, sebab sempit. Nak ambil wuduk alahai setiap kali tawaf. Tapi bila sampai dekat tanah Melayu, sampai ke kampung halaman, tak boleh buat gitu, sebab dah luas, air berlambak, pahal pula. Dia jadi sempit balik. Itu kaedah dia. Itulah kaedah dia. Kena berhenti lah. Dan bahawasanya tempat tawaf pada zaman Nabi, ni last lah, baca je, tak ada apa ni cerita zaman Nabi. Dan bahawasanya tempat tawaf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman segala sahabat dan orang yang kemudian padanya, salafus soleh, senantiasa atas ini hal. Maksudnya banyak najis, banyak tai pun tetap okey je, tak ada pun orang komplain. Macam tu lah. Siapa? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus soleh lepas sahabat tu, tak ada pun yang komplain dengan banyak tai burung. Oh tak boleh, kena basuh. Tak ada komplain pun, macam biasa je. Buat tawaf macam biasa, masuk Masjidil Haram macam biasa je. Dia kata tu. Dan tiada menegah oleh seorang daripada tawaf. Tak ada pun para sahabat kata, "Hei, tak boleh. Ada najis kan tadi kat luar, kan banyak." Tak ada seorang pun tegah. Ni hujah dia. Kerana yang demikian itu, dan tiada menyuruh pula dengan mengulangkan tawaf itu kerana yang demikian itu. Tak ada pun mana-mana ulama yang suruh ulang balik, padahal banyak je najis kat luar tu. Maka ianya dimaafkan. Ni dia nak cerita je, cerita tentang hujah, mengatakan dimaaf kerana umum balwa tadi. Dan kata Syekh Ibnul Jamal, kat situ lah berhenti. Syekh Ibnul Jamal, dan kata Syekh Ibn Jamal, itu stesen dia. Dan kata Syekh Ibn Jamal, wallahu a'lam. Kita
Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salawat sunnah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.